Assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu bab 5 bulatan. Okey, hasil pembelajaran kita adalah dapat mengenal bahagian bulatan dan menerangkan sifat bulatan dengan betul, dapat membina suatu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberi dengan betul, dapat menentusahkan dan menerangkan dengan tepat bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan, jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, yang seterusnya dapat menentukan pusat dan panjang jejari bagi suatu bulatan melalui pembinaan geometri dengan betul. Dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat simetri perentas dengan betul. Okey, subtopik kita adalah 5.1 sifat bulatan, 5.1.1 iaitu mengenal bahagian bulatan. Okey, kita ada 8 bahagian bulatan. Yang pertama adalah jejari, di mana jejari ini adalah merupakan garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Okey, contohnya ni adalah pusat, ni adalah sebarang titik. Jadi ini adalah jejari. Okey, kalau kat sini pun dia jejari, kalau kat sini pun dia jejari. Okey, yang seterusnya adalah lilitan. Lilitan ni adalah merupakan perimeter sebuah bulatan. Jadi, okey, ni adalah lilitan. Dia perimeter sebuah bulatan. Okey, yang seterusnya adalah pusat. Ianya merupakan satu titik tetap yang berjarak sama dari semua titik pada lilitan bulatan. Okey, ni pusat dia. Jarak dia ke sini sama dengan sini. Sama dengan sini. Sama dengan sini. Ia merupakan satu titik tetap yang berjarak sama dari semua titik lilitan bulatan. Okey, yang seterusnya adalah diameter, di mana diameter adalah merupakan garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Okey, ini adalah diameter, di mana ianya menyentuh lilitan dan juga melalui pusat bulatan. Okay, seterusnya adalah sektor. Ianya merupakan rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Okey, contoh macam yang dibagi ni, kita ada dua jejari dan satu lengkuk. Apabila kita ada dua jejari dan satu lengkuk, kita panggil dia adalah sektor. Okey, yang ni kita panggil sektor minor sebab dia lagi kecil. Yang besar ni kita panggil sektor major. Okey, seterusnya adalah perentas. Okey, perentas adalah garis lurus yang menyambung sebarang dua titik pada lilitan. Okey, contohnya ini satu titik, ini satu titik. Lepas tu disambungkan dua titik ni, ianya adalah perentas. Okey, seterusnya adalah tembereng. Tembereng adalah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan satu perentas. Okey, ini kan satu titik bila disambungkan dia akan jadi perentas. Lepas tu dia ada satu lengkuk. Jadi ini adalah tembereng. Okey, yang ni adalah tembereng minor sebab dia kecil. Yang besar ni dipanggil sebagai tembereng major. Okey, seterusnya adalah lengkuk. Okey, lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Okey, ini adalah lengkuk minor. Yang ni. Yang ni adalah lengkuk minor. Yang ni adalah lengkuk major. Okey, sebab dia besar, kita panggil dia lengkuk major. Yang kecil kita panggil lengkuk minor. Okey, kita juga ada tip. Dia kata diameter ialah perentas yang paling panjang bagi sesuatu bulatan. Okey, seterusnya, tip yang seterusnya, dia kata bulatan ialah lingkaran bagi satu titik yang bergerak sama jarak dari satu titik tetap. Okey, seterusnya adalah contoh. Dalam raja O ialah pusat bulatan, kena pasti bahagian bulatan berikut. Okey, kalau dia ada dua titik dan disambungkan, ini dikenali sebagai perentas. Okey, yang seterusnya, apabila kita ada dua titik dekat lilitan yang disambungkan melalui pusat, kita kenali dia sebagai diameter. Okey, dan lagi satu, apa-apa titik yang disambungkan kepada pusat bulatan dikenali sebagai jejari. Okey, seterusnya adalah D. D ini adalah lilitan sebab ini adalah merupakan perimeter sebuah bulatan. Okey, dia perimeter sebuah bulatan. Okey, yang seterusnya adalah sektor. Okey, sebab apa dia sektor? Sebab dia ada dua jejari. Okey, dia ada dua jejari dan satu lengkuk. Jadi, ianya dikenali sebagai sektor.
Okey, F ni dikenali sebagai lengkok kerana ia merupakan sebahagian daripada lilitan. Okey, ni kan lilitan kan tadi, yang full ni kan kita panggil lilitan. Okey, tapi ianya sebahagian je daripada lilitan, jadi ianya dikenali sebagai lengkok. Seterusnya adalah 5.1.2 iaitu membina bulatan. Untuk membina sebuah bulatan dan bahagian bulatan mestilah berdasarkan syarat yang diberikan. Untuk membina bulatan, kita mestilah mempunyai alat geometri berikut iaitu jangka lukis, protektor, pembaris dan pensel. Okey, pelajar boleh tengok cara-cara untuk membina bulatan dalam buku teks matematik tingkatan 2, muka surat 78 dan 79. Seterusnya adalah 5.2 iaitu sifat simetri perentas. Okey, kita ada 5 sifat simetri perentas. Okey, yang pertama, diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri bulatan tersebut. Okey, diameter ni untuk sebuah bulatan ni merupakan paksi simetri untuk bulatan tersebut. Okey, seterusnya jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut. Okey, ini adalah perentas, ini adalah jejari. Jadi jejari ni membahagi sama perentas ni. Okey, yang seterusnya, pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, dia kata pembahagi dua sama serenjang. Okey, ni perentas, ni pun perentas. Okey, ni kan jejari. Kita kata jejari ni bahagi dua sama perentas kan. Okey, tapi dia ni akan bertembung dekat titik ni. Dia akan bertembung dekat pusat bulatan. Okey, seterusnya dia kata perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Okey, contohnya ni kita ada satu perentas, kat sini pun ada satu perentas. Perentas ni sama panjang. Maknanya bila perentas tu sama panjang, dia juga akan menghasilkan lengkok yang sama panjang. Okey, lengkok ni akan sama dengan lengkok ni. Okey, yang seterusnya, dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, perentas ni sama panjang dengan perentas ni. Maknanya dia punya jarak ni sama daripada pusat bulatan. Okey, jarak yang ni sama dengan yang ni. Okey, seterusnya adalah contoh. Dia kata raja berikut menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan garis MN ialah perentas. Okey, yang pertama disuruh kita namakan paksi simetri bagi raja ini. Ingat tak kalau kita belajar tadi, dia kata diameter adalah merupakan paksi simetri. Okey, jadi ini adalah paksi simetri kita. Okey, untuk jawapan A, kita punya jawapan adalah AOB adalah paksi simetri dan juga POQ. Okey, untuk soalan yang kedua, dia kata diberi OK. Okey, ini adalah OK iaitu 3 cm dan juga NK iaitu 4 cm. Dan dia suruh kita cari ini iaitu ON. Okey, yang pertama, kita lukis dulu segitiga dia. Okey. Okey dengan N. Yang ni 3, yang ni 4. Okey, ingat tak kalau segitiga macam ni kita kena guna teorem Pythagoras. Ingat tak? Okey, kita imbas kembali macam mana nak guna teorem Pythagoras. Okey, kita labelkan ini sebagai AB, ini sebagai BC dan ini juga sebagai AC. Kita labelkan segitiga dia kepada ABC. Okey, garis lurus AB ni kita jadikan dia kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2 bersamaan dengan AC kuasa 2. Kita juga boleh tulis sebagai A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Okey, ini pun segitiga, jadi kita akan guna teorem Pythagoras. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Okey, A kuasa 2 kita apa? 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Okey, cikgu labelkan ini sebagai C. Okey, 3 kuasa 2 kita akan dapat 9 tambah dengan 4 kuasa 2 kita akan dapat 16 bersamaan dengan C kuasa 2. Okey, 9 tambah 16 kita akan dapat 25 bersamaan dengan C kuasa 2. Okey, cikgu nak tukar tempat dia dulu. C kuasa 2 bersamaan dengan 25. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan C je. Kita nak hilangkan kuasa 2. Jadi, kita bawa kuasa 2 ke belah kanan. Dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, dia akan jadi C bersamaan dengan 25 punca kuasa 2.
Okey, C bersamaan dengan, kalau 25 punca kuasa 2, kita akan dapat 5. Jadi C adalah 5 cm. Maka panjang bagi ON adalah bersamaan dengan 5 cm. Okey, yang seterusnya dia kata namakan sudut yang sama saiz dengan sudut ONK. Okey, ini adalah sudut ONK. Okey, ini sudut ONK. Okey, ingat tak kelas, kalau macam ni, kalau perentas ni ada dua jejari, ianya akan jadi segitiga sama kaki. Apabila dia sama kaki, maknanya sudut dekat sini dengan sini sama. Jadi, sudut yang sama saiz dengan sudut ONK adalah sudut OMK. Seterusnya adalah contoh. Rajah berikut menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. Okey, untuk soalan A ditanya, adakah panjang MS sama panjang dengan SN? Ditanya panjang ni sama tak dengan panjang ni? Okey, jawapan dia adalah ya, MS sama dengan SN kerana jejari OP yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Okey, untuk soalan yang kedua iaitu B, dia kata jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS adalah bersamaan dengan 8 cm, hitung panjang perentas MN. Dia nak panjang yang ini. Okey, sekarang ni kita cari dulu. Kita cari panjang MS dulu sebab kita dah ada 10 dengan 8. Jadi, kita lukis dulu macam ni. Okey. O, M, S. Panjang OM adalah 10. Panjang OS adalah 8. Jadi, kita nak cari MS. Okey, kita guna formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Okey, sekarang ni kita dah ada B dan kita ada C. Jadi, kita nak cari A. Okey, A kita kekalkan A kuasa 2 tambah dengan B. B adalah 8 kuasa 2 bersamaan dengan C adalah 10 kuasa 2. Okey, A kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 kita akan dapat 64 bersamaan dengan 10 kuasa 2 kita akan dapat 100. Okey, jadi kita bawa 64 ke belah kanan. Dia akan jadi tolak 100 tolak 64. Kita akan dapat A kuasa 2 bersamaan 100 tolak 64 kita akan dapat 36. Okey, sekarang ni kita nak hilangkan kuasa 2, kita bawa ke belah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi A bersamaan dengan 36 punca kuasa 2. Kita akan dapat A bersamaan dengan 6 cm. Jadi panjang untuk MS adalah 6 cm. Okey, tadi kan kita kata MS dengan SN adalah sama. Jadi MS sama dengan SN bersamaan dengan 6 cm. Jadi panjang MN bersamaan dengan 12 cm. Seterusnya adalah 5.2.2 iaitu pusat dan jejari bulatan. Okey, dia kata pembahagi dua sama serenjang bagi sebarang perentas akan sentiasa bersilang di pusat bulatan. Okey, kita dapat lihat kat sini kita ada dua perentas. Okey, kita ada dua perentas. Okey, yang ini adalah dua sama serenjang. Yang ini pun dua sama serenjang. Okey, kita dapat lihat kat sini dua sama serenjang ni dia bersilang dekat pusat bulatan. Okey, itulah maksud dia pembahagi dua sama serenjang bagi sebarang perentas akan sentiasa bersilang di pusat bulatan. Okey, seterusnya adalah 5.2.3 iaitu penyelesaian masalah. Contohnya, seorang tukang besi diminta membina sebuah tingkap berbentuk bulatan seperti rajah di bawah. Tingkap berbentuk bulatan itu berdiameter 50 cm. 3 batang besi PR, US dan QT yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Hitung panjang PR. Okey, dia nak kita cari panjang PR. Soalan nak kita hitung panjang PR. Okey, untuk penyelesaian kita ada 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merancang strategi. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Dan yang keempat, membuat kesimpulan. Okey, sekarang ni kita tahu diameter tingkap adalah 50 cm dan panjang QT adalah 31 cm dan panjang US adalah 48 cm.
Dan dia suruh kita cari hitung panjang PR. Okey, dia nak kita cari PR. Okey, seterusnya adalah merancang strategi. Yang pertama, kita mesti cari jejari di mana kita bahagikan diameter dengan 2. Sebab hasil tambah 2 jejari adalah bersamaan dengan diameter. Okey, jadi 50 bahagi dengan 2, kita akan dapat 25 cm. Kemudian, kita mesti cari panjang OT dengan menggunakan teorem Pythagoras. Kemudian, kita dapat OT, kita cari nilai OQ dengan tolak nilai QT tolak OT. Okey, kemudian kita cari PQ dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Kemudian barulah kita cari nilai PR dengan mendarabkan PQ dengan 2. Okey, seterusnya adalah melaksanakan strategi di mana kita nak cari panjang OT. Okey, menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Kita tahu panjang US adalah bersamaan dengan 48. Jadi untuk dapatkan panjang UT 48 ni kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 24. Okey. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras. Okey, dia macam ni. Kita lukis dulu bentuk dia. O T dengan U. Okey, kat sini 24, dekat sini jejari dia 25. Jadi kita nak cari yang ini. Okey, untuk dapatkan OT, kita punca kuasakan 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Dan 25 kuasa 2 kita akan dapat 625. Dan 24 kuasa 2 kita akan dapat 576. Okey, kita tolakkan 625 tolak 576, kita akan dapat 49. Kita punca kuasakan 49, kita akan dapat 7 cm. Jadi panjang OT adalah 7 cm. Okey, seterusnya kita mesti cari OQ, panjang OQ di mana kita ada QT bersamaan dengan 31 dan OT bersamaan dengan 7. Jadi untuk dapatkan OQ, kita tolak QT tolak dengan OT. Jadi kita akan dapat 24 cm. Okey, seterusnya kita nak cari PQ. Okey, macam mana kita nak cari PQ? Okey, kita lukis dulu dia punya segitiga dia. Okey, ni P, kat sini Q, kat sini O. Okey, PQ. Sekarang ni kita nak dapatkan yang ini, PQ. Kita tahu OQ adalah 24 dan jejari dia adalah 25. Jadi kita akan guna kaedah teorem Pythagoras di mana punca kuasa 25 kuasa 2 akan ditolakkan dengan 24 kuasa 2. Di mana 25 kuasa 2 kita akan dapat 625. Kita tolak dengan 24 kuasa 2 iaitu 576. Kita akan dapat 49. Dan 49 ni kita punca kuasakan dengan 2, kita akan dapat 7 cm. Okey, untuk dapatkan PR, kita tahu panjang PQ sama dengan panjang QR. Okey, PQ adalah 7, QR pun 7 lah kan. Jadi 7 tambah 7 kita akan dapat 14. Jadi panjang PR adalah 14 cm. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih kelas.